Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu untuk kita sambung baca Sunan Abi Daud. Pada malam ni insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-10 dan kita dah bincang sampai hadis yang ke-9 dalam rancangan kita yang lepas. Kalau kita ulang balik daripada apa yang telah kita kupas lepas, dia memang kaedah orang, anda tak tahu lah tempat lain lah, tapi kalau kaedah orang belajar di Pakistan ni, selalunya sebelum dia nak start pengajian baru, dia akan ulang dulu apa yang dia mengaji lepas. Sebab tu kalau orang tengok orang macam Allahyarham Tuku Nek Aziz, dia akan ulang balik kan. Cumanya kalau dekat sana tu dia beza dengan yang Ana buat dekat Malaysia ni. Dekat sana tu dia suruh orang murid tu cerita. Lepas tu dia tebuk lah, kau aku cerita apa semalam macam tu lah. Jadi Ana tak buat lah kat sini, sebab kalau Ana buat kat sini nanti Ana datang minggu depan dah tak ada orang lah. Ataupun dia datang dah start, dia tunggu kat luar dulu kan. Tapi Ana ulang lah apa yang kita dah kuliah lepas. Itu dah memang tradisi pengajian supaya kita tak lupa apa yang kita kupas lepas lah, insya-Allah. Okey, dalam perbincangan kita yang lepas kita ada kupas hadis yang ke-7, ke-8 dan ke-9 Tiga hadis yang kita kupas, dan kita ada sebut tentang dua orang sahabat Nabi. Yang pertama adalah Salman Al-Farisi, yang kedua adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ingat balik yang kita kupas. Kemudian kita ada sebut tentang bagaimana orang musyrik pada zaman Salman Al-Farisi sendiri dah mengakui bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diajar kepada umat dia, kepada kita ni, sekecil-kecil perkara sehingga cara nak masuk dalam tandas. Ingat kita bincang itu kan. Lepas tu Salman Al-Farisi pun dia ada ceritalah kepada orang musyrik yang tanya dia tu, antara perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tu, yang pertamanya tentang semasa kita qada hajat, kita jangan menghadap dan membelakangkan kiblat. Ingat Lepas tu kita ada cerita juga Nabi Muhammad SAW juga ada ajar semasa kita beristinja jangan menggunakan tangan kanan. Lepas tu Nabi Muhammad SAW juga ajar masa kita istinja kita kena guna 3 biji batu. Jangan kurang daripada kadar 3 biji batu. Dan keempatnya, bila kita beristinja jangan guna tulang dan jangan guna tahi. Kan kita dah bincanglah panjang lebar kan. Perbahasan tu kita kena tengok yang lepas lah. Lepas tu kita ada sebut juga bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada ajar kepada umat hal-hal agama ni seperti mana bapa didik anak dia. Kan? Ingat kita dah kupas dalam perbincangan kita yang lepas lah. Okey, itu yang dah lepas. Pada malam ni insya-Allah kita akan masuk hadis ke-10, dan nota yang baru, terjemahan yang Ana bagi tu, yang Ana bagi yang Haji baru sebar tu, Ana rasa kita tak masuk lagi pada malam ni. Kita cuba habiskan hadis yang dalam terjemahan yang lama itu insya-Allah. Okey, Ustaz Musa silakan. Alhamdulillah hari ni ada mikrofon Ustaz Musa. Yang hari tu suara Ana dia kuat, suara Ustaz Musa tak berapa nak dengar lah. Okey Ustaz, silakan. Tafadhal Ustaz. Hadis yang ke-10. Kita baca malam ni. Yang akan datang pun kita baca yang hadis yang biasa tu. Hari ni kita baca dulu hadis yang untuk kita nak kupas pada malam ni insya-Allah. Hadis ke-10 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Hafidh Abi Dawud Sulaiman bin Ash'ath Al-Azdi As-Sijistani rahimahullah. Haddatsana Musaddad bin Musarhad, haddatsana Sufyan. Hadis ke-10 Ustaz? 10 Musa bin Ismail. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وحيد حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود وأبو زيد ومولى بني ثعلبة. Hadis yang kita baca ni adalah hadis yang ke-10. Semua perawi-perawi ni tidak ada masalah, hanya seorang sahaja iaitu Abu Zaid sahaja. Kita tengok pada sanad tu Musa bin Ismail. Musa bin Ismail ni nama penuhnya At-Tabuzki. Musa bin Ismail At-Tabuzki ni orang Basrah, mati di Basrah. Lepas tu Wahib bin Warad, ini tabi'in, ini tabi'ut tabi'in.
Maksudnya tak jauh lah dengan Imam Abu Daud, dah berjumpa dengan perawi atba'ut tabi'in. Kemudian Amru bin Yahya, yang mana nama penuh dia Amru bin Yahya bin Ammarah Al-Mazini. Ini orang Madinah, Lepas tu dia ambil daripada nama Abu Zaid. Abu Zaid ni orang tak jelas nama dia Abu Zaid tu nama apa. Cuma Imam Abu Daud dia disebut dekat akhir sekali yang tadi Ustaz Musa baca, Abu Daud qala Abu Daud wa Abu Zaid huwa maula Bani Sa'labah. Abu Daud disebut, dia kata Abu Zaid ini adalah bekas hamba kepada Bani Sa'labah. Abu Zaid tu bukan nama dia, tu gelaran dia. Tapi nama betul dia apa? Tu soalan dia. Nama betul dia adalah Al-Walid. Tu nama betul dia. Al-Walid. Tu nama betul. Cuma hadis ni kalau kita tengok dalam kalangan ulama hadis ada berlaku sedikit pertikaian. Pertikaiannya dia ni dipanggil sebagai majhul. Kita kalau belajar ilmu hadis ada satu istilah dipanggil majhul. Majhul ni maksudnya perawi tu orang tak kenal dia. Ada satu orang tak kenal nama. Ada satu lagi orang kenal nama tapi tak kenal asal mana, beranak kat mana, lahir kat mana. Itu kalau orang belajar ilmu hadis, kalau ada orang yang sebegitu, makanya hadis itu dianggap sebagai terpotong sanad. Sanad dia terputus. Ingat balik ana cerita dalam perbincangan kita lepas, apabila sesuatu hadis tu dianggap sahih, mesti ada 5 perkara. Ingat 5 perkara. Yang pertama, dia mesti ada ittisalul sanad. Sanad mesti bersambung. Satu Yang kedua, dia mesti adlul rawi. Perawi itu mesti adil. Ingat kita cerita apa itu adil? Dosa kecil tak buat, dosa besar dia tak buat, dan dia jaga maruah dirinya. Kadang-kadang ada orang tu dosa besar dia tak buat, tapi dosa kecil pula dia buat. Yang tu keadilan dia tercalar. Okey. Adalatul rawi. Yang ketiga, dia panggil dhabtur rawi. Rawi tu dia mesti dhabit. Dhabit ni maksudnya hafalan dia terjaga. Hafalan terjaga ni sama ada hafalan terjaga dengan semata-mata hafalan. Ada satu lagi tu dia ada catatan. Macam kita belajar ni ada nota kan. Macam kita ni dikira sebagai dhabit tau. Tapi dhabit tu dalam maksud yang kita catat kita belajar tu, kalau orang tanya kat mana hadis tu, cuba balik. Ni boleh tunjuk. Faham tak? Tapi kalau kat mana hadis ni? Kat mana yang tu maksud dhabit. Dia mesti spontan, dia boleh tahu kat mana. Yang tu dia kata dhabit. Dalam pada ada catatan. Ada satu lagi tu memang hafal betul. Yang tu hafal tu tak payah buka kitab ke. Kat mana dia boleh brom-brom dia terus sebut. Nampak itu yang ketiga. Yang keempat, dia mesti ada tidak syaz istilah dia. Tidak syaz. Tidak syaz ni maksudnya kalau sahih bertembur dengan yang lagi sahih, maka yang sahih tu, yang tu dia panggil syaz. Syaz ni maksudnya tak kuat. Yang lebih kuat tu adalah lebih sahih tu kan. Lepas tu ada satu lagi dia panggil ma'lul, illat. Illat ni ada unsur-unsur kecacatan. Nanti anak akan cerita kat belakang apa yang dimasukkan unsur-unsur kecacatan, sebab kita ada tajuk tentang macam mana kita nak tahu sesuatu hadis itu cacat ataupun tidak. Dia ada ilmu tu Antaranya contohlah sebutlah. Antaranya apabila kita dapati satu hadis itu bercanggah dengan Quran. Itu antara dikatakan hadis itu cacat. Macam mana satu perkataan Nabi tiba-tiba bercanggah dengan Al-Quran? Benda tu tak masuk akal. Betul tak? Sebab induknya Al-Quran. Dan Quran tu sifatnya mesti mutawatir. Betul tak? Sedangkan hadis itu ahad. Dia kalau Quran tu sampai dekat kita, kita yakin 100%. Tapi hadis sampai kat kita, kita yakin Nabi Muhammad cakap tu dalam 80%. Tapi ada lompong lagi 20%. Betul tak? Sebab apa? Sebab Quran itu Nabi Muhammad baca, yang dengar tu lebih 10 orang. Lepas tu seorang sahabat yang dengar tu pula, dia baca tu pula 10 orang dengar. Orang sahabat kedua belajar 10 orang dengar. Jadi benda tu mustahil berlaku penipuan. Tapi kalau Nabi seorang cakap, lepas tu seorang sahabat dia dengar, orang lain tak dengar, lepas tu dia pula cerita, kan ada mungkin tak mungkin tu kan. Sebab tu dia istilah dia panggil ahad, dia panggil. Ahad ingat ahad. Ahad ni orang Melayu kita hari. Ahad ni maksudnya sesuatu cerita hadis itu tidak sampai tahap mutawatir. Itu lebih kurang lah gitu. Jadi bila kita sebut syaz ilat, hadis yang ilat ini antaranya dia bercanggah Quran. Quran tu dia yakin 100% datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikat daripada Allah lah. Tapi kalau hadis ahad, dia mungkin Nabi Muhammad cakap 80%. Tapi masih ada lagi lompong 20%, 10%, betul tak? Sebab itulah ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Dia ada hadis dhaif tu, bila sebut hadis dhaif tu bermaksud dalam 80%, 90% tu mungkin Nabi Muhammad tak cakap. Tapi mungkin juga Nabi cakap 10%, mungkin. Faham yang tu dia panggil hadis ahad, dia panggil Jadi apabila Al-Quran, contohnya bercanggah dengan hadis ahad, bila bercanggah dengan Quran, yang tu boleh dianggap sebagai hadis tu ada kecacatan. Adalah ilmu dia, itu bukan biasa-biasa dia boleh bincang, ulama-ulama besar saja boleh bincang. Okey, ana sebut tadi dia ada 5.
Betul tak? 5. Yang 5 tu, dia ada satu tu, ittisalul sanad. Sanad bersambung. Antara sebab sanad ni tidak bersambung ataupun dalam istilah lain dia panggil sebagai inqita'us sanad. Inqita'us sanad ataupun orang sebut juga munqati'. Hadis yang terputus sanad terputus. Ingat tak dulu ada cerita luar sikit. Dia kadang dia jangan berat sangat nanti susah nak ingat. Kan? Ingat tak dulu masa isu isytihar harta? Ingat tak dulu? Masa Pakatan Harapan Pemerintah itu. Lepas tu Ana ada buat satu statement masuk dalam surat khabar. Lepas tu TV3 interview Ana sebutlah hadis sebenarnya isytihar harta asalnya. Tiba-tiba Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man dia kata sebenarnya ada hadis kata jangan isytihar harta. Ingat tak masa tu? Lepas tu Ana pun statement hadis tu sebenarnya hadis tu dhaif. Ana katalah sebab apa? Sebab Ana kata terputus sanad. Inilah tajuk dia. Terputus sanad. Cumanya bila orang interview Ustaz Tuan Ibrahim kata yalah hadis tu muqatta', dia kata muqatta' sanad. Tu tak betul. Kan? Bukan muqatta', munqati'. Faham tak? Jadi bila Ustaz Tuan Ibrahim Tuan kata, hadis tu muqatta' sanad. Orang belajar hadis semua gelak. Apa benda Ustaz ni? Ini merepek tak betul. Malah ada istilah muqatta' yang ada munqati'. Faham Istilah dia munqati'. Maksudnya hadis tu terputus sanad. Okey, bila kita sebut terputus sanad, antara ciri-ciri terputus sanad itu apabila seseorang perawi itu orang tak kenal dia. Faham tak? Macam contoh kat Pak Haji ni, Abu Zaid. Ulama hadis pergi cari siapa orang nama Abu Zaid ni. Pergi cari. Yang cari ni bukan orang macam kita Yang cari ni ulama besar-besar ni, yang pakar-pakar alim tu kan. Dia cari-cari hanya kita tahu nama dia, al-walid dia. Tapi kat mana dia beranak, dekat mana dia dilahirkan, dia ni asal mana, kat mana dia mati, orang tak tahu. Faham tak? Dia ni tak belajar, orang pun tak tahu. Faham tak? Bila tak tahu, maka orang ni dipanggil sebagai majhul. Faham Majhul. Bila majhul, maka hadis ini dianggap sebagai terputus sanad. Bila terputus sanad, maka hadis ini tidak kuat untuk dijadikan sebagai sandaran. Jadi tidak valid, tak berapa nak valid kita nak kata ini datang daripada Nabi SAW. Dia panggil majhul. Ingat istilah dia majhul. Kita pun panggil majhul istilah tu. Tidak dikenali, jahil. Jahil tu orang yang tak tahu. Majhul ni orang yang tidak dikenali. Jadi kalau kita jumpa seseorang lah, contoh lepak kedai mamak, adalah seorang jangan sekali datang tempat kita. Kita bertanya siapa dia tu? Kita kata majhul. Tak tahu. Majhul kita semua tak kenal. Dia tiba-tiba datang kan. Tapi lama-lama kita kenal lah. Tapi yang dikatakan majhul di sini ni orang tak tahu dia belajar dengan siapa. Sebab kadang-kadang orang nak baca hadis baca belaka. Tapi dia belajar dengan siapa Betul tak? Ramai klaim macam tu kan. Jadi disebabkan itu Abu Zaid ni dipanggil sebagai majhul gitu. Okey, kalau tengok Syu'aib Al-Arnaud dia kata hadis ni dhaif. Syu'aib Al-Arnaud ni tok guru pada Ustaz Musa. Sebab dia anak murid dia ke depan. Anak tak sempat jumpalah. Syu'aib Al-Arnaud dah meninggal 2 tahun lepas Ustaz Musa. 3 tahun dah lebih kurang meninggal Syu'aib Al-Arnaud ni seorang pengkaji hadis hebat. Ustaz Musa sempat belajar dengan dia, alhamdulillah. Ustaz tempat kita juga, alhamdulillah. Anak tak sempat lah, anak baca kitab-kitab dia je. Syu'aib Al-Arnaud dia kata hadis ni dhaif kerana fatul majhul tu. Cuma kalau ada seorang lagi lah, mungkin kita bisa dengar nama ni, namanya Albani. Syekh Albani Albani ni ada kontroversi lah. Cuma kita ada orang setuju, ada orang tak bersetuju dengan dia. Ana pun antara yang ambil sikap macam tu juga terhadap beliau. Orang alim dalam bidang hadis itu kita tak nafikan. Tapi alim dia bukan maknanya kita mesti setuju semua dengan dia. Kadang-kadang ada kita tak setuju, ada part kita tak setuju. Syekh Albani kata hadis ni munkar. Dia ada satu istilah, dhaif munkar. Dia macam ni hadis ni dia ada sahih. Dia ada sahih li ghairi. Dia ada hasan. Dia ada hasan li ghairi. Hasan Ali tak ada. Tak ada istilah Hasan Ali. Yang ada adalah yang sahih, yang boleh buat hujah sahih li ghairi. Hasan li ghairi. Ada 4 tahap Itu dipanggil hadis yang kita valid nak kata boleh buat hukum. Boleh jadikan sebagai hujah. Okey? Tahap-tahap tu berdasarkan banyak faktor lah. Kalau kata sahih itu, perawi tu hafalan dia kuat, lepas tu dia punya peribadi dia pun okey. Dosa kecil adalah perawi itulah istilah Hana sebut tadi kan. Tapi kadang-kadang ada perawi tu dia tu hafalan adil, tapi hafalan dia tu kadang-kadang ingat, kadang tak ingat. Faham? Ada kan itu kan? Maka hadis tu dia punya tahap sahih tu rendah sikit, memungkinkan sampai ke tahap sahih li ghairi. Faham? Dia rendah sikit tahap hafalan dia. Kadang-kadang rendah tu jadi tapi sahih lagi. Dikategorikan hasan.
Tapi hadis tu pula kerana satu tu hasan. Tapi banyak orang dia cerita hadis yang sama. Faham tak? Banyak semua. Bila banyak itu, dia naik satu tahap, dia panggil sahih li ghairi. Nampak dia punya tahap tu kan? Lepas tu ada pula dia panggil hasan li ghairi. Hasan li ghairi ni hadis dhaif. Lepas tu ada hadis dhaif pula yang kedua. Ada hadis dhaif pula yang ketiga. Faham tak? Mungkin sahabat A cerita so dhaif. Ada pula dalam kitab lain ada juga ada yang sama tapi sahabat Nabi yang kedua pula cerita. Dhaif juga. Faham tak? Ada hadis yang ketiga, sahabat Nabi yang ketiga hadis yang sama. Dhaif juga. Faham Jadi bila banyak sangat dhaif, dia panggil hasan li ghairi. Faham betul kata hadis ni dhaif. Kita jangan tengok dhaif tak ada buat hujah. Nanti dulu. Kena tanya ada tak orang lain cerita sama hadis ni. Boleh faham? Kalau ada ada kedua, ada ketiga, ada keempat. Kalau banyak walaupun dhaif tapi dia dah boleh buat hujah kerana dia dah naik tahap dia panggil hasan li ghairi. Contoh tau. Sembahyang sunat tasbih. Yang kita dah buat tu kan. Sembahyang sunat tasbih tu kalau cari dalam hadis dhaif saja. Tetapi cerita tu bukan satu, dia banyak. Faham Dia ada satu dhaif, dua dhaif, tiga dhaif, empat dhaif. Bila banyak dhaif dia panggil hasan li ghairi. Sebab tu ada orang nak buat. Faham tak? Sebab hasan li ghairi tu boleh dibuat hujah lagi. Apabila bergabung antara hadis dhaif yang banyak, maka dia jadi hasan li ghairi, maka boleh dibuat hujah. Faham tak? Tapi kalau ada yang ketat sikit, dia kata tak boleh, aku tak nak hasan li ghairi ni, tak mau. Aku nak sahih juga. Ada ulama kerah macam tu kan. Dia tak buatlah sembahyang sunat tasbih. Dia kata tak adalah sembahyang sunat tasbih. Betul tak kan? Jumpa ada ustaz-ustaz sembahyang sunat tasbih. Tak payah buatlah Syekh. Dia kata payah buat, dia kata kan. Ada pula satu lagi tak apa, nak buat tak ada masalah. Macam tu kan. Kenapa ada yang kata jangan dah buat, tapi ada satu tak apa nak buat pun okey juga. Sebab yang kata tak boleh tu yang dia kata dhaif tu. Faham dhaif, tak payah buat lah. Kan antara ulama Islam yang kata tak ada sembahyang sunat tasbih, tahu siapa dia? Imam Bukhari itulah. Ulama-ulama hadis ni memang dia tak berapa nak buat sembahyang sunat tasbih. Tapi kalau ulama fiqh ni, dia ringan sikit sebenarnya. Dia fiqh ni yang banyak rendang-rendang hukum fiqh kan. Dia kata boleh buat. Kenapa dia kata boleh buat? Hasan li ghairi. Faham dhaif tapi banyak sangat perawi-perawi yang menceritakan tentang hadis itu. Dia naik tahap pada hasan li ghairi. Boleh faham tak? Boleh Jadi lepas ni kalau kita dengar orang nak bergaduh dhaif, kita tanya dulu, seorang ke dua orang cerita? Tiga orang? Ada tak orang ketiga? Ada tak orang keempat cerita? Kita tanya, siapa cerita ni? Abu Hurairah. Kita tanya, ada tak sahabat Nabi lain? Kadang-kadang bila saya ada. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi kedua. Ada pula yang ketiga. Siapa dia? Salman Al-Farisi, contohlah kan. Dah tiga dah sahabat situ. Tapi bila semak semua dhaif belaka. Rupa-rupanya, bila banyak, maka dipanggil sebagai hasan li ghairi. Ingat istilah tu. Tak apa hari ni mula-mula dengar, tak apa, tak boleh ingat, tak apa. Lama-lama nanti ingatlah insya-Allah. Dia memang kaedah belajar memang macam tu Tapi tak sebut langsung pun tak boleh juga. Nanti sampai pakai mat tak kenal. Dia kena macam mana dulu. Anak masa belajar pondok dulu, kita dah mengaji kitab yang kecil-kecil tu. Kitab Arab besar-besar tak berani nak sentuh. Kan? Sampai kata pergi mengaji, takut-takut tak faham. Last sekali siapa sudah tak faham. Lepas tu macam mana? Jarang-jarang sekali naik pergi dengar. Tu guru mengajar. Baca kitab Arab, tak apalah. Syarah, sekali tak faham, dua kali tak faham. Cukup seminggu, faham ada cerita. Kaedah dia dah mengaji lagu tu kan. Boleh insya-Allah. Okey, itulah yang dikatakan perawi nama Abu Zaid itu yang siapa ni Syu'aib Al-Arnaud dia kata dhaif, tapi Albani dia kata munkar. Maksudnya lagi teruk. Nampak dia macam ni, anak sebut tadi yang diterima hasan sahih li ghairi, hasan li ghairi. Yang tak boleh diterima tu pula dia panggil dhaif. Bawah sikit lagi teruk bukan bawah lah, kalau teruk makin atas sebenarnya. Dhaif. Atas sikit lagi teruk. Dia panggil dhaif jiddan. Lagi teruk. Ada lagi teruk daripada tu. Dia panggil munkar. Ini istilah dia. Istilah dia munkar. Ini bukan munkar nakir pun, tak ada kaitan ni. Munkar dhaif tu lemah. Tapi ada dhaif jiddan. Ada lagi teruk. Dia panggil munkar. Ada lagi teruk. Dia panggil maudhu', palsu. Sedengar istilah maudhu' kan? Itu istilah orang belajar ilmu hadis. Sekarang ni, dalam ni Syekh Albani kata munkar. Syekh Albani kata munkar. Syu'aib Al-Arnaud dia kata dhaif je. Nampak ada dua beza kan? Kenapa beza? Sebab Syu'aib Al-Arnaud ni dia kata bila dia semak dia dapati sekadar majhul dia. Tapi Syekh Albani dia pergi cek semua sanad. Sanad 1, sanad 2, sanad 3. Dia jumpa beberapa kitab menceritakan tentang hadis ni sahaja. Antaranya adalah Ibnu Majah,
dan juga dalam Jami' As-Saghir dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Semua ni sanad dia sama belaka. Makanya ada satu istilah dia panggil tafarrud. Ni orang macam sama faham lah. Tafarrud ni satu sanad dia tak ada orang kedua, ketiga, keempat, ada dah. Jadi sebab satu sanad je, lepas tu dah satu sanad dhaif pula, faham tak? Maka dia panggil mungkar. Faham Tafarrud dan majhul. Dua faktor, maka dia panggil hadis ni mungkar. Okey, masalahnya kenapa Imam Abu Daud udah juga hadis ni? Ini soalan dia. Kenapa Imam Abu Daud ambil juga hadis ni? Tu soalan dia. Dah kalau mungkar macam Syekh Albani cakap kan, dhaif macam Syuaib Al-Arnaud dia kata, lepas Abu Daud ni kenapa? Soalan dia. Jawapannya sebab hadis ni ada penguat dia. Apa penguat dia? Kita tengok kepada matan. Tengok matan di hadis. Okey. Sila Ustaz Musa. Dah baca dah matan tadi. Daripada Ma'qil bin Abi Ma'qil Al-Asadi. Ma'qil bin Abi Ma'qil Al-Asadi ni sahabat Nabi. Secara dasarnya ulama sepakat dia adalah sahabat Nabi, tetapi cerita detail tentang dia jarang diketahui. Tapi secara dasarnya semua sepakat dia adalah sahabat. Dia sahabat, kalau ada problem tak tahu cerita detail tak ada masalah. Faham Tapi yang start jadi isu ni, kalau orang tak kenal tu start daripada tabi'in, itu jadi masalah. Tapi kadang-kadang ada orang tu sahabat Nabi, tapi orang tak tahu detail cerita pasal dia. Yang tu tidak mencacatkan satu hadis. Faham Itu salah satu kaedah lah yang kita kena faham Kaedah kita orang ahli sunnah wal jamaah, kalau ada seseorang sahabat Nabi yang kurang dikenali, kita tak tahu tarikh mati dia, tarikh lahir dia, tapi yang semua orang sepakat kata dia sahabat Nabi, maka hadis itu boleh buat hujah dah. Tapi kalau start daripada tabi'in sampai ke atas itu orang tak tahu tarikh lahir, yang kita istilahkan sebagai majhul tadi, yang tu dah ada kecacatan hadis. Okey, jadi Ma'qil bin Abi Ma'qil ni, dia ni Ma'qil ni ada nama lain. Ada orang kata namanya Ma'qil bin Abi Ma'qil, ada orang kata namanya Ma'qil bin Abi Haisam. Tu kepelbagaian pandangan-pandangan ulama punya kajian mengatakan tentang nama dia dah. Dan dia ni didapati dalam sirah terbukti satu, dia pernah terlibat dalam perang Uhud. Itu ada riwayat mengatakan dia pernah terlibat. Dia pernah terlibat dalam perang Uhud. Bermaksud dia ni antara sahabat Nabi yang agak awal memeluk agama Islam. Faham sebab dia Ma'qil bin Abi Ma'qil. Okey, ini sahabat Nabi. Baik. Hadis ni kalau kita tengok sudut matan dia, kita tengok matan Nabi Muhammad SAW melarang bahawasanya kita menghadap ke arah dua kiblat semasa kita kencing, semasa kita buang air besar. Okey, yang terjemahan yang buat tu Rasulullah SAW melarang kita menghadap dua kiblat dalam kurungan Mekah dan Baitul Maqdis pada saat buang air kecil, buang air besar, dan buang air kecil dulu silap terjemahan tu. Betul, buang air kecil atau buang air besar. Anda tulis tu buang air besar dulu, buang air kecil. Terjemahan tu terbalik Okey, baik. Ada beberapa riwayat lain dia tidak menyatakan Nabi Muhammad SAW melarang kita menghadap dua kiblat, tetapi ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad melarang kita menghadap satu kiblat, bukan dua kiblat. Tapi dalam riwayat ini dia sebut dua kiblat. Okey Ada satu riwayat lain dia kata dengan satu kiblat, tapi riwayat ini dengan dua kiblat. Apa maksud dua kiblat? Tu soalan dia. Yang dikatakan dua kiblat di sini adalah Baitullah, satu lagi adalah Baitul Maqdis. Okey. Bila kita sebut kiblat kita ke arah Baitul Maqdis, ada orang kita ramai sangat dia kata Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. Betul? Orang kata itu. Orang cakap lagu itulah kan. Anda nak bagi tahu Nabi Muhammad SAW dia syariatkan solat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Betul? Semasa di Mekah lagi kan. Jadi kejadian solat itu bermula daripada Al-Isra wal Mi'raj. Betul? Okey, Isra Mi'raj ni berlaku dekat mana? Mekah ke Madinah? Mekah. Masa Nabi Muhammad SAW balik daripada Baitul Isra Mi'raj, Nabi Muhammad solat ke arah mana pada masa tu? Baitullah ke Baitul Maqdis? Baitullah Al-Haram. Kita baca dalam hadis Nabi SAW yang menceritakan sejarah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab masuk Islam, beberapa riwayat ada mengatakan Umar Al-Khattab dia masuk Islam setahun sebelum daripada hijrah ke Madinah. Sebenarnya agak lewat juga sebab Nabi Muhammad berdakwah di Mekah 13 tahun. Dia panggil bi'asah, kenabian Start jadi Nabi, nak boleh ke hijrah tu 13 tahun. Jadi Umar ni dalam riwayat yang paling sahih mengatakan dia hijrah dekat Madinah, dia masuk Islam tu setahun sebelum daripada hijrah ke Madinah. Faham? Okey, Umar ni bila masuk Islam, dia semayang masa tu menghadap ke mana? Umar.
Kan bahasa cerita sahabat Nabi masuk Islam tak berani nak sembahyang terang-terang. Cerita popular kan? Sebenarnya dia diam dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam tu kan? Cerita popular tu kan? Lepas tu ada Umar pun masuk Islam. Bila masuk Islam tu dia kata Rasulullah, kenapa kita sembahyang dekat tempat tertutup? Wa nahnu 'alal haq wa hum 'alal batil, kata Umar pada Nabi. Kita ni orang betul, puak-puak tu tak betul, susah kafir. Masa kita lah tu. Orang susah tu puak-puak kafir tu. Tapi kita orang betul ni takut nak sembahyang. Patut sembahyang lah terang-terang. Kan cerita tu popular kan? Okey, Umar ni bila dia cakap macam tu, Nabi Muhammad pun menggelarkan kepada Umar sebagai Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Faruq maksudnya pembeza di antara hak dan batil. Lalu Nabi Muhammad SAW kata kepada Umar, wahai Umar, kamu seorang lelaki, Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi SAW kan? Nabi kata, aku izinkan kepada kamu sembahyang di hadapan Kaabah. Maksudnya kiblat pertama umat Nabi Muhammad adalah Baitullah Al-Haram, bukan Baitul Maqdis. Faham? Nampak? Sebab ramai kita ni, ustaz-ustaz kita ada orang lah. Bukan ustaz sini, ustaz ni okey. Ustaz kalau mengajar hadis okey, yang tak mengajar hadis tu jadi masalah selalu kan. Okey pula pertama umat Nabi Muhammad Baitul Maqdis. Mari mana? Itu masalah dia. Lepas tu cerita menghadap arah Baitul Maqdis ni bila pula? Ada kaitan dalam surah Al-Baqarah awal juzuk yang kedua tu. Baca sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ayat tu adalah. Itu baca Quran juzuk kedua tu kan. Sayaqulu orang-orang bodoh bakal bercakap. Allah Taala sebut. Kenapa? Nabi Muhammad sampai dekat Madinah, Nabi Muhammad SAW didatangi Jibril. Allah Ta'ala bagi pilihan kepada kamu, wahai Muhammad, sembahyang ni nak hadap ke mana? Baitullah Al-Haram ke Baitul Maqdis? Nabi Muhammad SAW tengok dekat Mekah tak ada orang Yahudi, tak ada orang Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani ada dekat Madinah. Nabi Muhammad SAW tengok orang Yahudi sambut Nabi masa Nabi sampai dekat Madinah. Betul kan? Jadi harapan orang Yahudi nak masuk Islam tu ada. Dan orang Yahudi kebanggaan mereka kat mana? Baitul Maqdis lah. Maka Nabi Muhammad pilih menghadap arah Baitul Maqdis. Barulah timbul sembahyang menghadap arah Baitul Maqdis. Faham? Maksudnya mula-mula sekali menghadap arah Baitullah Al-Haram. Okey, menghadaplah Baitul Maqdis. Bila menghadap arah Baitul Maqdis, orang munafik ni dah bercakap. Orang munafik ni masalah ni. Orang munafik ni orang Islam tapi perangai kafir. Gitu. Kerja dia cari pasal dia kan. Dia kata apa? Dia kata Muhammad ni dia pergi cerita, kalau bahasa kita pergi goreng. Muhammad ni dia pergi goreng, dia pergi kata agama dia pure, tak ada kaitan dengan agama Yahudi. Tengok, serupa dengan Yahudi dah. Nampak jahat orang munafik. Agak-agak apa jadi pada Nabi? Nabi tak selesa. Bila Nabi SAW tak selesa, makanya Nabi Muhammad SAW pun minta dengan Allah, sembayang dah, jangan lagi menghadap ke arah Baitul Maqdis, kita menghadap balik arah Baitullah Al-Haram. Cerita ni ada diceritakan dalam sunat, dalam Sahih Tirmizi, dalam Sahih Imam Muslim. Imam Muslim ada riwayatkan cerita ni. Makanya Nabi Muhammad pun berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Nabi cukup lama untuk dimustajabkan oleh Allah. Ada riwayat kata 16 bulan, ada riwayat kata 17 bulan. Sebelum Allah Taala turunkan Al-Quran kata menghadap arah Baitul Maqdis, menghadap arah Baitullah Al-Haram balik, Allah Taala turun ayat Quran, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Wahai Muhammad, katakanlah kepada geng kafir, orang mukmin yang ada pada masa tu, orang Yahudi Nasrani tu kan, baca Quran dekat semua, orang-orang bodoh bakal bercakap. Tak cakap lagi, bakal cakap, orang bodoh bakal cakap. Kenapa Muhammad ni tinggalkan arah kiblat daripada Baitul Maqdis, tak pergi arah Baitul Haram? Tak menghadap lagi masa tu. Tak menghadap lagi ya. Tu baca Muhammad, Nabi Muhammad baca, orang-orang bodoh bakal bercakap, orang-orang bodoh bakal bercakap. Orang-orang bodoh akan mempertikaikan. Kalau Muhammad menghadap arah Baitullah, dia orang akan bercakap. Orang-orang bodoh ni akan bercakap. Allah Ta'ala guna kalimah sufaha. Sufaha ni bodoh. Sembayang menghadap arah Baitul Maqdis lagi. Sampailah turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sesungguhnya kami tengok muka kamu menghadap ke langit. Doa tu lah Nabi doa tengok ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, menghadaplah ke arah kiblat yang kamu minta. Barulah menghadap arah Baitullah Al-Haram balik. Jadi bila menghadap arah Baitullah Al-Haram balik, Allah Ta'ala kata awal tadi apa? Orang-orang bodoh bakal bercakap. Betul? Dia kata orang-orang bodoh. Agak-agak orang Yahudi nak bercakap. Orang Yahudi tu tak bercakap. Kalau bercakap, kata dah bodoh. Dia kalau kita pergi tengok situ, strategi Al-Quran,
macam mana dia nak mengurangkan kerosakan ataupun serangan orang Yahudi, orang munafik kepada Nabi Muhammad SAW, dia pun boleh berlawal. Bodoh. Betul? Bila turun tu, orang Yahudi nak, kalau cakap, bodoh. Baik tak cakap. Faham tak? Awak faham cerita dia? Nampak dia punya sejarah yang dikatakan dua kiblat umat Nabi Muhammad SAW. Baitullah Al-Haram dulu, lepas tu Baitul Maqdis, kemudian Baitullah Al-Haram balik. Maksudnya, Baitul Maqdis tu pun dipanggil sebagai kiblat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab itu kita tengok dalam hadis ni Nabi Muhammad SAW melarang kita semasa buang air kecil dan air besar menghadap ke arah dua kiblat. Boleh faham Okey, alright. Tadi kita kata hadis kan ada problem sanad. Betul? Hadis ni dhaif. Okey, kalau dhaif, kenapa kita buat hujah juga hadis ni? Soalan ni. Jawapannya, tengoklah hadis sebelum tu. Tengok hadis ke-9. Dia cerita pasal apa? Bila kita kencing berak, jangan menghadap arah kiblat. Betul? Kita tengok hadis yang ke-8 pun sama juga. Masa kamu qada hajat, jangan menghadap arah kiblat. Jangan kamu menghadap arah kiblat semasa kamu buang air besar dan air kecil. Semua juga pada hadis yang ke-7. 3 hadis ke atas tu cerita dia semasa kamu qada hajat jangan menghadap arah kiblat. Maksudnya dah 3 hadis yang sahih mengatakan jangan menghadap arah kiblat, adalah satu hadis yang lemah. Betul? Jadi hadis ni sekadar untuk nak menguatkan sahaja hadis yang di atas. Faham? Faham Jadi sebab tu patutlah Imam Abu Daud dia buat mari juga hadis ni. Padahal dhaif. Faham tak? Faham Inilah kaedah ulama hadis bila membahaskan hukum. Kita tak faham. Daud pun buat hadis dhaif. Sikit sedikit kau tahu. Sebenarnya dia nak bagi tahu hadis kuat tu dah ada dah. Yang ni nak menguatkan je. Faham tak? Macam kita lah, hujah Quran hadis tu dah ada dah. Cuma nak kuatkan sikit, ustaz tu cakap. Faham? Ustaz tu kan hujah Quran hadis. Nak menguatkan Quran hadis yang sedia ada tu, kita kata ustaz tu cakap. Ustaz tu buat, tu guru tu buat. Masalah kita ni, tu guru tu buat itu yang paling hidup. Quran hadis kata kau lain. Yang tu salah lah. Boleh faham? Ada hadis dhaif. Yang dhaif tu lain, yang sahih tu lain. Yang tu baru kena tolak. Boleh faham? Ni hadis ni dhaif ni. Lepas tu ada hadis sahih bercanggah dengan hadis dhaif. Yang tu memang kena tolak hadis dhaif tu. Boleh faham? Tapi kalau hadis dhaif tapi banyak yang sahih tu sama je, nampak? Yang itulah dihujah oleh Al-Imam Abu Daud. Boleh faham Boleh faham kalau faham macam tu maknanya fahamlah macam mana Imam Abu Daud tulis kitab. Faham Imam Abu Daud, boleh lawan lah mufti insya-Allah. Lepas tu kita doa cepat-cepat jangan Ustaz Musa jadi mufti Melaka insya-Allah. Amin. Okey, Ustaz Musa sila, siapa Ustaz Musa?